Lori mangsa lemas di Kuala Terengganu, Zahir rasa syukur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Tiada ungkapan yang mampu dizahirkan selain rasa syukur kerana dapat melihat wajah suami buat kali terakhir. Itu luahan Nora Alina Abdul Khalid selepas jasad suaminya, Allahyarham Zulkarnain Muhammad Zubir, 44 tahun, mangsa lemas di pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu pada Ahad ditemukan 4 petang semalam. Nora Alina Abdul Khalid, 44 tahun, yang ditemui berterima kasih kepada semua pasukan penyelamat yang bertukar lumus membantu proses pencarian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, Ya Wahab, kurniakan keajaiban dapat temu dalam tempoh 24 jam. Alhamdulillah, dengan bantuan semua, subhanallah. So, saya berterima kasih kepada semua. Alhamdulillah, sekarang ada jasad untuk dikebumikan. Doakan semoga arwah syahid insyaAllah idaman setiap Muslim. Terdahulu Allahyarham dan keluarga berkunjung ke Terengganu untuk bercuti dan urusan perniagaan sejak Jumaat dan dijangka pulang ke ibu negara semalam. Jenazah Allahyarham akan dibawa pulang dan akan dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara, Selangor hari ini. Seorang remaja perempuan maut manakala adik lelakinya berusia 5 tahun cedera parah selepas motosikal mereka naiki merempuh sebuah lori. Kejadian itu berlaku di Jalan Gunung Keriang Alustar kira-kira pukul 2 petang. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Maakhir berkata remaja berusia 19 tahun itu maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di bahagian kepala, manakala adik lelakinya yang mengalami kecederaan parah akibat perdarahan di kepala. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku selepas motosikal melanggar bahagian sisi lori dipandu lelaki berusia 59 tahun melintas secara tiba-tiba. Bagaimanapun, pemandu lori terbabit telah menyerah diri dan ditahan untuk siasatan lanjut. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat, manakala adiknya diberikan rawatan di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah Magistrate Batu Pahat menangguhkan pembicaraan kes terhadap teman lelaki Mila Syarmilah Samsusah atau Bella kepada 11 Mac depan. Tempoh lanjutan itu diputuskan Magistrate Suhaila Syafiuddin sementara menunggu laporan forensik. Ia bagi membolehkan kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Tinggi Muar Johor. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 25 tahun, didakwa membunuh Bella antara pada 14 dan 15 Disember tahun lalu. Terdahulu di perkarangan mahkamah dipenuhi orang ramai dan turut kelihatan kakak dan ibu bangsa bersama ahli keluarga lain. Sementara itu, dalam operasi berasingan, cubaan seruduk masuk air yang didakwa air zam-zam turut digagalkan Kastam Kedah. Sebuah lori kontena dipandu lelaki tempatan bersama kelindaan warga Thailand ditahan di ICQS Bukit Kayu Hitam minggu lepas. Hasil siasatan awal, lori kontena berkenaan masuk ke Malaysia dengan mengikrarkan dagangan sebagai produk pelembut fabrik. Fabric softener tu diikrar sebagai dummy saja sebenarnya untuk mengaburi pihak Kastam, sebab bila kita tengok dia susun penuh dekat depan pintu kontena tu, ya, dan air zam-zam ni di belakang. So seperti yang tuan-tuan sini maklum juga, air zam-zam ni adalah barang yang diklasifikasikan sebagai barang larangan import mengikut butiran 35 jadual ketiga Perintah Kastam Larangan Import 2023. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Menerusi operasi tersebut, sejumlah 5,000 botol air zam-zam berkapasiti 5 liter sebotol dirampas bernilai lebih 1.2 juta ringgit.
120 ketulan mampat ganja bernilai RM420,000 dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bampiran JTLKM Sungai Berembang, Kuala Perlis. Rampasan dilakukan dari bot nelayan negara jiran tanpa nombor pendaftaran Khamis lalu. Pengarah Kastam Negeri Nur Izzah Abdul Latif berkata ketika serbuan, bot berkenaan cuba melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan telah menemukan 6 karung guni mengandungi bahan terlarang itu. Dadah jenis ganja ini kita syaki berasal dari negara jiran dan telah dibawa masuk secara haram melalui jalan laut dengan menggunakan bot nelayan. Ini bertujuan untuk mengelak dari dikesan oleh pihak berkuasa dan kita menjangkakan dadah ini bertujuannya diedarkan di kawasan pesisir pantai Kuala Perlis dan Kuala Sanglang untuk pasaran tempatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 iaitu kesalahan menyimpan dan mengedar dadah yang berbahaya. Pembantu pejabat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap ibunya minggu lalu. Tertuduh Poh Lee Aik, 45 tahun, didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan di bahagian badan dan kepala terhadap ibunya yang berusia 69 tahun menggunakan rotan. Dia didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, akan dikenakan penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau dengan mana-mana dua daripada hukuman tersebut. Hakim tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana dikhawatiri akan mencederakan ibunya yang tinggal sebumbung. Tarikh 19 Mac depan ditetapkan bagi sebutan semula kes. Lebih 900 orang warga asing menjalani pemeriksaan di sekitar Bandar Seremban diserbu termasuk lorong bangunan dan premis kosong. Ia menerusi operasi bersepadu yang dijalankan Polis IPD Seremban, Majlis Bandaraya Seremban MBS dan Jabatan Imigresen Malaysia. Menurut Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Hatta Chedin, operasi susulan aduan keresahan masyarakat terhadap kewujudan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti jenayah. Kawasan radius kita kat sini, kita peksa lebih kurang 2 km. 2 lorong bangunan, kemudian kita sampai ke jalan Isam, jalan sini depan-depan ni lah. Banyak tempat-tempat yang kita dah semak dulu, tempat-tempat kumpulan, tempat-tempat diorang berkumpul ni. Kita dah buat semakan 2-3 minggu, baru kita lancarkan bersepadu ini. Dalam pada itu, Pengarah Undang-Undang dan Penguasaan MBS Hanizam Ahmad berkata 7 sitaan dibuat di bawah Undang-Undang Kecil Trade. 13 kompaun turut dikeluarkan terhadap pemilik premis perniagaan terutamanya restoran dan kedai runcit. Antara kesalahan ialah jumlah pekerja warga asing melebihi syarat ditetapkan. Polis Kota Kinabalu berjaya menangkap seorang lelaki yang disyaki terlibat dalam kejadian kes samun di bandar itu Jumaat lepas. Mangsa seorang wanita 50 tahun cedera di kepala dan badan selain kerugian berjumlah kira-kira lebih RM5,000. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Kalsum Idris dalam satu kenyataannya berkata kejadian samun itu berlaku di lorong belakang sebuah bank pukul 6.30 pagi. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 dan Seksyen 397 Kanun Keseksaan. Polis menasihatkan orang ramai tidak ke tempat atau kawasan yang sunyi secara berseorangan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Mayat kanak-kanak berusia 12 tahun yang dikhawatiri lemas di Sungai Tembeling dekat kampung Kuala Sat Jerantut ditemukan pada jam 3 petang semalam. Mangsa dilaporkan hilang sejak Ahad selepas bersama 5 rakannya ke lokasi berkenaan untuk mandi manda. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Azman Mat Khamis dalam satu kenyataan memaklumkan mayat Mustaqim Rizman ditemukan pada kedalaman 18 meter, 20 meter daripada jarak tempat mangsa dihanyutkan. Operasi mencari dan menyelamat SCR dilakukan sejurus menerima maklumat kejadian pada pukul 4.20 petang semalam oleh pihak polis.
turut membantu operasi mencari anggota bomber Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Jerantut, penduduk tempatan, nelayan dan ahli persatuan bot Kuala Sat. Pihak bomber turut membuat operasi pencarian di kawasan terbabit menggunakan grappling iron. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Jerantut dan hasil bedah siasat mendapati mangsa disahkan mati akibat lemas. Seramai 130 pendatang asing tanpa izin parti diperiksa di sebuah kilang menjahit dan menjual pakaian di Alma Manusia Op Mahir, Jabatan Imigresen Malaysia, Pulau Pinang. Pengarahnya Nur Zulfa Ibrahim berkata daripada jumlah itu seramai 12 orang ditahan kerana tiada dokumen dan tinggal lebih masa. Adalah lelaki Nepal 18 orang, Bangladesh 27, Myanmar 16 dan untuk perempuan Indonesia 6, Myanmar 62 dan Republik China 1. Dan anggaran umur adalah di antara 20 hingga 40 tahun dan kesalahan yang dilakukan pada hari ini tangkapan kita adalah 12 orang di bawah kesalahan tinggal lebih masa di bawah 15 1C seramai 9 orang dan juga di bawah 6 1C tidak memiliki pas yang sah seramai 6 orang. Tambah bila operasi ini dijalankan berdasarkan aduan orang awam. Kesemua suspek yang ditahan berumur antara 20 hingga 40 tahun itu dibawa ke Depoh Immigration Juru untuk siasatan lanjut. Kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP diperhebat dengan penyediaan kemudahan perkhidmatan Rumah Perantaraan AADK. Fasiliti pertama di Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur memfokus kumpulan sasar yang mempunyai masalah penagihan dadah untuk menerima rawatan dan pemulihan secara sukarela. Menurut Ketua Pengarah AADK, Sutekno Ahmad Belon, objektif penubuhan fasiliti adalah untuk menyedia kemudahan yang selamat, bersih dan selesa. Selain program yang mampu meningkatkan proses kepulihan dan pengekalan kepulihan. Itu adalah pendekatan yang kita buat. So yang ini adalah CBT, Community Based Treatment Program. Maknanya program ini terbuka pada semua. Dan kita buat ni ada sesi-sesi yang berpandukan kepada kita punya model rawatan kita. 4 perkhidmatan utama ditawarkan iaitu saringan, penilaian dan kemasukan klien, rujukan dan advokasi, program rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Heboh dengan dakwaan timbalan Presiden NGO mesra pembangkang kononnya terlalu banyak kuil dibina di negara ini. Dakwa mualaf dan penceramah bebas itu kuantiti 300,000 kuil di negara ini tak padan dengan bilangan penganutnya yang berjumlah 1.5 juta orang. Dia turut menuduh angka itu jauh lebih besar berbanding jumlah masjid dan surau yang dianggar sekitar 33,000 buah. Semakan pasukan biar betul mendapati angka yang dikongsi adalah palsu. Naratif serupa dengan memberi bayangan kononnya Islam terancam pernah dibuat individu sama pada 2018. Hakikatnya, jumlah rumah ibadat bukan Islam tidak menjadi isu besar di negara ini. Ini kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan terjamin dalam perlembagaan. Malah struktur dan pengoperasian masjid adalah tersusun dengan diselaras Jabatan Agama Islam Negeri serta JAKIM. Henti sentuh isu 3R. Tidak perlu cipta naratif kebencian. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap ahli-ahli Pesuruhjaya Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Menurut hantaran Facebook rasmi, baginda berkenan menyerahkan watikah pelantikan kepada ahli-ahli Suruhanjaya di pengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif.
Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said pada 14 Februari lepas yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan RCI itu selaras Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119. Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Malaysia berpendirian isu berkaitan batu putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa industri perbankan negara perlu kekal berdaya saing bagi menangani fenomena 3C, Complexity, Chaos and Contradictions yang membawa maksud kerumitan, kehuru-haraan dan percanggahan pada era pasca normal. Tunggak dalam sistem ekonomi negara itu juga institusi keuangan. Dan kalau institusi keuangan itu gagah perkasa dan diyakini, ia akan membantu perhatian dan keyakinan rakyat dan pelabur sama ada domestik atau luar negara. Tambahnya, institusi perbankan menggalas tanggungjawab bersama kerajaan menjayakan reformasi menerusi ekonomi madani. Kerangka ini menjulang nilai ekonomi dalam rantaian bekalan dunia serta menambah baik kemampanan ekonomi negara. Dalam melancarkan program memperkasakan PKS My Impact SME Hub di Menara Maybank, Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, cadangan memperkenal beras putih Malaysia Madani dilihat mampu mengekang industri beras negara daripada campur tangan pihak kartel. Jelas Perdana Menteri, setakat ini masih belum ada sebarang keputusan berhubung pelaksanaannya. Cadangan akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup, iaitu mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACOL dalam masa terdekat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual berada di Melaka hari ini bagi program Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu ke-68. Perarakan mengimbau sejarah dan malam aneka warna itu akan bermula pada pukul 7.30 malam di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir. Menerusi satu perkongsian poster di Facebooknya, seramai 2,000 pengunjung terawal akan mendapat baucer e-wallet bernilai RM20. Pengunjung digalak mengenakan busana klasik ala 50-an iaitu baju Melayu bersampin, kain plekat dan bersongkok bagi lelaki. Manakala baju kurung berselempang kain batik bagi wanita, difahamkan pembacaan watikah kemerdekaan akan dilakukan oleh Dato' Sri Anwar pada program itu. Dasar Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET negara dijangka dibentang di Kabinet pada Mac sebelum dilancarkan Jun ini sempena Hari TVET Negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Zaid Hamidi berkata ia akan menjadi garis panduan program TVET seluruh negara selain bersesuaian dan memenuhi keperluan industri. Kerangka utama telah tersedia. Pihak Sekretariat TVET sering memaskinikan semua maklumat-maklumat terkini. Dan sekarang ini kami telah mengedarkan dasar TVET negara ini ke 12 kementerian dan juga kepada Jabatan Peguam Negara dan beberapa agensi lain untuk mendapat pandangan. Malaysia ketika ini mempunyai 1,345 institusi TVET dengan kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 92.5%. Dasar ini digubal bagi meningkatkan kebolehpasaran serta daya saing tenaga kerja di samping meletakkan asas untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara yang mampan. Sementara itu, dalam menterjemah Dasar Pandang ke Timur 2.0, kerajaan akan menghantar pelajar bagi pengajian TVET ke China selain Jepun dan Korea Selatan. Selain dari Jepun dan Korea, saya yakin hasrat Perdana Menteri adalah untuk melihat penghantaran
pelajar-pelajar daripada Malaysia ke China juga untuk mempelajari beberapa bidang ilmu yang berteknologi tinggi. Dan dalam dasar Padang ke Timur 1.0 itu tidak memasukkan negara China. Sedangkan negara China juga sama advance, kalaupun tidak lebih daripada negara Jepun dan Korea sendiri. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Institut Teknologi Nasional College Tokyo, Tokyo Kosen. Pemeriksaan dari semasa ke semasa bagi memastikan pili bomba berfungsi dengan baik ketika kecemasan dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah. Perkaranya Awang Hazel Awang Bujang berkata pihaknya mensasarkan pemeriksaan 100% terhadap kesemua 26,000 pili bomba di negeri itu tahun ini. Daripada jumlah itu, 22,000 daripadanya merupakan pili bomba awam. Jadi kita ada pasukan khas pilih bomba yang sentiasa melakukan pemantauan. Sekiranya berlaku kesalahan yang berkaitan, maka kita akan keluarkan kompaun. Orang ramai dinasihat tidak merosakkan kemudahan awam atau menghalang kenderaan berhampiran pilih bomba. Kesalahan itu boleh dikenakan mengikut Seksyen 26 Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Jerman diperkukuh menerusi lawatan kerja Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ke negara itu. Beliau dan delegasi turut menyertai Persidangan Keselamatan Munich MSC, persidangan keselamatan tertinggi yang dianjurkan Jerman sejak tahun 1963. Ia melibatkan penyertaan Menteri-Menteri Pertahanan, Ketua-Ketua Angkatan Tentera dan pemimpin kerajaan dari seluruh dunia. Dato' Sri Muhammad Khalid turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Hen dan Menteri Pertahanan Kanada Bill Blair bagi membincangkan hubungan pertahanan dua hala. Turut disentuh kedinamikan aspek pertahanan termasuk program pendedahan dan peluang latihan bersama. Lawatan ke pejabat Brainlab AG turut dibuat serta bertemu kumpulan syarikat Rheinmetall bagi mendapatkan maklumat berkenaan teknologi dan inovasi terkini dalam bidang pertahanan. Tabung khas konflik manusia haiwan bernilai 10 juta ringgit ditubuhkan untuk membantu petani dan pekebun kecil alami kerugian akibat pencerobohan haiwan liar. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Andras Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, melalui tabung khas ini petani dan pekebun kecil terkesan akan diberi pampasan lebih besar mengikut nilai kerosakan dialaminya. Menurutnya, ketika ini petani dan pekebun kecil juga mendapat bantuan daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita merasakan antara untuk kita mengelakkan konflik ini menjadi semakin serius atau masyarakat kampung mengambil tindakan di tangan mereka sendiri, perlu ada satu sistem, sekurang-kurangnya satu sagu hatilah kepada mereka apabila mereka mengalami kerugian. Jadi Alhamdulillah Kementerian Kewangan telah memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit telah pun diumumkan. Jadi kita pun baru-baru ini kita ada perbincangan untuk bagaimana mekanisme untuk pengoperasian tabung ini. Dan kita telah pun menerima permohonan-permohonan dan kita sedang menilainya lah. Tambah Nik Nazmi, haiwan yang menceroboh kawasan kediaman dan pertanian susulan kawasan habitat spesies terbabit semakin mengecil setiap tahun. Bila berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia 2024 di Tasik Bera. Sokongan kerajaan terhadap isu Palestin adalah berkait soal kemanusiaan dan hak sejagat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kerajaan serius memastikan isu Palestin terus meraih perhatian antarabangsa sekaligus menamatkan pergolakan di wilayah tebing barat itu. Ramai pemimpin yang mereka memihak kepada Israel. Tapi kerajaan melalui Menteri Luar, Perdana Menteri dalam banyak interaksi dengan pemimpin-pemimpin negara, negara lain, alhamdulillah dalam tempoh beberapa bulan banyak daripada negara ini dah berubah pandangan.
termasuklah United Kingdom, termasuklah banyak pemimpin, banyak negara. Kita boleh nampak yang Bila berkata demikian dalam program Temu Bual dalam talian Ini Kopi Kita, sembang anak Malaysia secara langsung di Universiti Putra Malaysia Serdang. Beralih ke berita sukan, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM Tan Sri Mohd Nozar Zakaria optimis skuad lelaki negara mampu menyinar di pentas Piala Thomas yang bakal berlangsung pada April. Ini berdasarkan prestasi cemerlang mara ke final saingan badminton berpasukan Asia BATC 2024 yang berakhir semalam. Menurut Tan Sri Nozar, beberapa harapan negara termasuk gandingan Goh Zifei, Nur Izzuddin Romsani berjaya mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan. Kita lihat Leong Junhao contohnya. Leong Junhao adalah merupakan satu revelation kepada kita semua bahawa beliau boleh menjadi sekiranya Lee Zijia dengan An Ziyong pada Piala Thomas yang akan datang bersama-sama dengan kita. Leong Junhao akan menjadi third single yang sangat kuat. Dan dengan couple dengan Aaron Soh, Goh Zifei dan Izzuddin, kita mempunyai pasukan yang sangat baik. Pada saingan semalam, skuad lelaki negara terpaksa akur tumpas 0-3 kepada China di pentas akhir. Bagaimanapun, mereka berjaya melayakkan diri secara automatik ke Piala Thomas selepas berada dalam kelompok 4 terbaik. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Mainaki mengakui mental pemain negara sedikit goyah selepas terpaksa berhadapan dengan perubahan taktikal pada aksi final BATC menentang China semalam. Situasi itu berlaku apabila dua tonggak perseorangan utama negara Lee Zijia dan Eng Ziyong direhatkan akibat masalah kesihatan. End of the day kita step itu sudah dengan pressure karena kita harus tak boleh miss satu match pun lah. Double, single itu tak boleh miss. Kita untuk usahakan jangan sampai kepada deciding lah. Kalau deciding kita sudah, ya kita boleh cakap ya nothing impossible. Tapi secara mental atau secara ini sudah tim kita sudah akan lebih tak inilah koyak. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.